Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Pendidikan Islam tahun 5, bidang akidah Al-Malik. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa belajar. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan dan rahmat dan diberikan juga kefahaman yang mendalam. Moga-moga dapat diaplikasi dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid-murid dapat yang pertama menyatakan erti Al-Malik, yang kedua menyatakan dalil nakli dan hukum beriman, seterusnya menyenarai kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Sebelum kita terus lagi, marilah sama-sama kita tekan butang langgan ataupun subscribe dan tekan butang loceng untuk semua notifikasi. Mudah-mudahan kamu tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, insya-Allah. Kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama iaitu pengertian Al-Malik. Untuk pengetahuan anak-anak murid, Al-Malik ini merupakan salah satu daripada Asma'ul Husna, iaitu nama-nama Allah. Nama-nama Allah semuanya ada 99. Jadi hari ini kita akan kupas dengan lebih terperinci apakah yang dimaksudkan dengan Al-Malik. Al-Malik bererti menguasai segala-galanya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik bererti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Kita lihat apakah yang ada di sekeliling kita. Matahari. Siapakah yang menciptakan matahari? Allah. Bila malam pula, apa yang menemani kita di langit? Jika tidak, bulan. Siapakah yang menciptakan bulan? Jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapakah yang memiliki matahari dan bulan tersebut? Allah. Mudah untuk kita faham. Apabila ada sesuatu yang diciptakan, mestilah ada penguasanya, pemerintahnya. Jadi, yang menciptakan matahari dan bulan mestilah Allah. Jadi, untuk kita faham lagi, walaupun kita tidak nampak Allah, tapi kita tahu bahawa matahari dan bulan itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Saya bagi contoh yang lain. Contohnya udara. Cuba kita tutup mata. Kita tarik nafas. Kita lepas. Sudah. Kemudian kita buka mata. Kita tarik nafas. Dan kita lepaskan. Soalan saya, semasa kita menarik nafas, adakah kita nampak udara yang masuk ke dalam hidung kita? Jawapannya, tidak. Tapi dapatkah kamu rasakan udara yang masuk ke dalam hidung tersebut? Ya. Itulah yang dinamakan sebagai kita dapat rasa. Tak semestinya kita mesti nampak
barulah kita percaya. Sama juga seperti Allah. Walaupun kita tidak nampak Allah, tapi kita wajib beriman bahawa Allah yang menciptakan udara tersebut. Kita rasa udara tersebut, barulah kita dapat faham konsep bahawa walaupun kita tidak nampak Allah, tapi kita tahu siapa yang memberikan kita udara tersebut untuk kita hidup, untuk pernafasan kita, untuk kegunaan kita sehari-hari. Jadi kita lihat lagi, berdasarkan contoh udara ini juga menunjukkan walaupun kita tidak nampak, tapi apabila kita rasa udara tersebut, itulah bukti kekuasaan Allah. Jadi siapakah yang menguasai udara tersebut? Siapakah yang mengizinkan udara tersebut masuk ke dalam anggota badan kita jika bukan Allah? Dengan izin Allah kita dihidupkan. Dengan izin Allah juga kita diberikan udara untuk kita hidup udara itu sehari-hari. Baik, kita lihat lagi contoh-contoh yang lain. Ada banyak yang ada di langit. Ada matahari dan bulan tadi. Tak sudah lagi ceritanya. Bagaimana matahari tersebut bergerak? Adakah tali yang mengikatnya? Bergerak dari timur pergi ke barat? Tiada. Jika bukan yang memerintahkan matahari itu untuk bergerak, berputar, penggantian siang dan malam tanpa izin Allah juga, maka matahari itu tidak akan bergerak. Sebab patuh pada perintah Allah, bulan dan matahari mengikut apa yang telah Allah perintahkan sesuai dengan pengertian Al-Malik itu sendiri, iaitu yang menguasai segala-galanya. Saya berharap contoh dua ini walaupun sekadar contoh, kamu dapat faham bahawa Al-Malik itu bererti yang menguasai segala-galanya. Baiklah, kita teruskan lagi. Al-Malik ini merupakan salah satu nama Allah ya. Untuk saya tegaskan sekali lagi. Dan kita pergi pula yang seterusnya, iaitu bukti nama Allah Al-Malik. Bukti nama Allah Al-Malik, cuba kita lihat. Al-Malik itu kita tahu maksudnya ialah menguasai segala-galanya. Pemerintah, pentadbir, pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Cuba awak lihat yang ada di dalam gambar sekarang. Rama-rama, apa lagi? Matahari, langit, awan, tumbuh-tumbuhan. Siapakah pemilik mutlak jika bukan Allah Ta'ala? Jadi, kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Kita lihat, inilah antara bukti-bukti yang menunjukkan nama Allah Al-Malik. Antara yang lain ialah Allah yang mentadbir alam ini. Untuk mudah kita faham, di sekolah siapakah ketua kita? Guru besar. Negara kita siapakah yang menjadi ketuanya? Ya, Perdana Menteri. Dan persoalan saya yang seterusnya, bagaimana pula dengan alam ini? Mesti ada rajanya, mesti ada ketuanya. Dan siapakah ketuanya? Allah. Menjawab persoalan mengenai nama Allah Al-Malik. Allah bukan sahaja menjadi ketua untuk alam yang sementara ini, tetapi Allah juga menjadi ketua, pemerintah, pentadbir, pemilik kepada alam akhirat. Jadi di sini kita sedar bahawa Allah yang memiliki segala-galanya. Okey,
kita lihat yang kedua pula. Allah mencipta sesuatu mengikut kehendaknya. Apa yang Allah dah cipta itu, itulah yang terbaik untuk kita. Jadi sebagai manusia, kita perlu manfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah Allah ciptakan. Contohnya, walaupun Allah itu kita tahu yang menciptakan kita sebagai manusia, jadi apakah yang ada pada kita? Akal fikiran. Jadi kita gunakan akal fikiran kita untuk benda-benda yang bermanfaat, seperti yang kamu lakukan sekarang, mendalami lagi ilmu agama yang menjadi fardu ain. Jadi syabas saya ucapkan kepada kamu semua kerana benar-benar memanfaatkan apa yang telah Allah kurniakan. Seterusnya, seluruh makhluk berhajat kepada pertolongan Allah. Berdasarkan gambar, ini menunjukkan bahawa kita manusia yang lemah, memerlukan pertolongan dan berhajat kepada Allah. Menjawab persoalan bahawa Allah itu adalah pemerintah. Allah itu adalah Al-Malik yang menguasai segala-galanya. Jadi, sebagai insan yang lemah, kita mestilah berharap kepada pertolongan Allah semata-mata. Dan jangan pula kita mengharapkan kepada bomoh ataupun manusia, kerana kita tahu manusia itu sendiri lemah dan memerlukan juga kepada pertolongan. Kenapa dikatakan manusia itu lemah? Kita tidak boleh memohon pertolongan kepada manusia. Maksud saya, memohon sesuatu untuk memberikan manfaat, hajat. Okay? Bukan minta tolong ambil barang. Tolong ambil barang tu pun dah tahu bahawa kita seorang yang lemah. Jadi bukan itu lemah yang ingin saya katakan. Lemah yang ingin saya katakan di sini ialah sakit. Okay? Manusia, buat apa kita nak minta tolong kepada bomoh, sedangkan kita tahu bomoh itu pun manusia. Okay? Manusia mesti akan jatuh sakit kerana sifirnya sihat. Orang kata 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit. Jadi kita tahu bahawa manusia ini lemah. Okay? Dan kita mestilah membetulkan pandangan kita bahawa apabila kita ingin melakukan sesuatu, membuat sesuatu, mestilah kita mengharapkan pertolongan dari Al-Malik, iaitu Allah. Kerana Allah sahaja yang akan mengarahkan sesuatu yang baik untuk takdir kita. Jadi, apabila kita mengharapkan benar-benar daripada pertolongan Allah, Allah sahaja yang dapat membantu kita. Bukannya bomoh. Okey? Dari tadi saya sebut bomoh kan? Okey, zaman moden ni pun ada. Okey, jadi saya berikan contoh itu, mudah-mudahan kamu faham. Okey? Bahawa manusia itu lemah dan kita sebenarnya mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baiklah, kita teruskan lagi dengan hukum. Hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik sudah tentulah wajib. Kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Dan beriman kepada Allah itu merupakan salah satu daripada rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ya, 6 perkara. Baiklah, kita teruskan lagi dengan dalil nakli. Dalil nakli ini merupakan bukti daripada Al-Quran maupun hadis. Jadi kita lihat apakah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu Al-Malik, yang menguasai segala-galanya.
Salah satunya daripada surah Al-Hadid. Kita lihat ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dialah, iaitu Allah, yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Baiklah, kita lihat lagi dalil nakli lain yang menyokong nama Allah Al-Malik. Daripada surah Al-Mu'minun, kita lihat ayat yang ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maksudnya, maka dengan demikian maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang maha benar, tiada Tuhan yang melainkan dia, iaitu Allah, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Jadi dari dalil nakli surah Al-Mu'minun ini jelas menunjukkan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Hanya Allah sahaja yang memiliki segala-galanya. Wajib untuk kita beriman dengan nama Allah Al-Malik. Kita lihat, apabila kita sudah tahu pengertian hukum beriman dan bukti-bukti yang menunjukkan nama Allah itu Al-Malik, ada kepentingannya beriman dengan nama Allah Al-Malik ini. Kita lihat satu per satu. Yang pertama, memupuk sifat bersyukur. Kita akan menjadi insan yang selalu bersyukur kerana kita tahu siapakah yang menyusun takdir kita, siapakah yang merencanakan, memberikan kita rezeki jika bukan Allah Ta'ala. Siapakah Tuhan yang mengizinkan untuk kita bernafas, untuk kita hidup lagi pada hari ini jika bukan Allah Ta'ala. Jadi, kita mestilah bersyukur kepada Allah Ta'ala sentiasa. Dan kita tahu bahawa kita sebagai manusia, kita tidak boleh hidup secara berseorangan. Allah sahajalah yang dapat memberikan kita kebaikan dan dapat juga menjauhkan kita daripada segala sesuatu yang buruk. Jadi kita mesti bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik ataupun tidak baik, kita mestilah bersyukur kerana Allah sahaja yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Okey. Seterusnya, tidak sombong. Kita tahu apabila kita mengetahui Allah itu yang menguasai segala-galanya, apabila kita mempunyai pangkat ataupun kita memiliki kekayaan, kita memiliki apa sahaja yang tidak ada pada orang lain, kita sedar bahawa kita tidak boleh sombong kerana apa yang kita ada ini adalah pemberian daripada Allah yang menguasai segala-galanya. Jika Allah takdirkan untuk kita jatuh, Allah tarik balik apa yang kita dapat. Na'udzubillah min zalik. Jadi, apabila kita memiliki segala-galanya, itu bukan tiket untuk kita rasa sombong, tetapi kita mestilah bersyukur kerana Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Jadi, saya berharap contoh yang saya bagi ini adalah contoh yang jelas untuk mudah kamu faham. Jangan kita bersikap sombong. Baik. Rugi ke kalau kita tak sombong? Tak rugi pun. Kita sombong yang rugi. Kerana bila kita sombong itu,
ada sebiji sawi rasa sombong itu akan memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi, adakah kalau kita pakai pakaian yang cantik, kasut yang cantik itu dikatakan sombong? Tidak. Allah suka sesuatu yang indah dan elok, asalkan tutup aurat. Yang sombong ini ialah apabila kita memandang rendah dan memandang rendah kepada orang lain, merasakan diri kita je betul, orang lain semua tak betul. Itu dinamakan sebagai sombong, merendah-rendahkan orang lain. Itu yang sombong yang saya maksudkan. Jadi sombong inilah yang perlu dijauhi oleh kita, ya. Buat apa kita nak rendah-rendahkan orang? Kerana setiap manusia ada kelemahan dan ada kelebihan. Jadi bila kita sedar bahawa kita pun ada kelemahan, kita tidak akan memandang rendah kepada orang lain. Kita berharap kepada Allah semata-mata. Kita doa yang berbaik dari Allah Ta'ala. Seterusnya, menyedarkan kita hanyalah makhluk Allah yang lemah. Sudah tentu kita manusia yang lemah. Okay? Jika kita lihat dalam surah Al-Fatihah, itu pun sudah menjawab Allah itu Al-Malik. Contohnya, Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maliki Yaumiddin. Bukan, maksud saya ayatnya tu, maksudnya tu. Bacaan saya tu kira salah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Apakah maksud Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Siapakah yang menguasai hari pembalasan itu? Al-Malik, iaitu Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan lagi. Apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Kita akan sentiasa mengharap pertolongan Allah semata-mata. Okey. Seterusnya, tekun beribadah dan berdoa. Salah satu tanda kita bersyukur, kita sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita tahu Allah itu memiliki segala-galanya dan ketua. Jadi, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita akan buat. Salah satunya adalah tekun beribadah. Dan jangan lupa untuk kita berdoa, kerana Allah suka apabila kita memohon sesuatu kepadanya. Kepada Allah Ta'ala. Allah itu maha kaya. Ingat ya anak-anak murid, Allah itu maha kaya dan memakbulkan doa-doa kita. Jadi kita jangan berputus asa dengan Allah Ta'ala. Mesti bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Seterusnya, sentiasa menghargai alam. Kita tahu yang menciptakan alam kita ini ialah Allah Ta'ala. Jadi sebagai manusia, walaupun kita masih lagi sekolah rendah, kita ada hak untuk menghargai alam kita dengan menjaga kebersihan alam, menjaga persekitaran alam sekitar kita. Jika kita tidak jaga, bagaimana? Contohlah, saya bagi contoh yang paling mudah sekali, iaitu sampah. Apabila kita campak sampah merata-rata, kita tak ada rasa sayang kepada alam sekitar. Itukah yang dinamakan sebagai hamba yang baik kepada Allah Ta'ala? Sudah tentu tidak. Kerana hamba yang baik, iaitu hamba Allah yang baik, tidak akan merosakkan alam sekitar. Malah bersyukur kerana tahu yang mencipta alam sekitar ini, yang memberi manfaat kepada kita ialah Allah Ta'ala. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Jika kita tidak mempunyai kesedaran tentang sayang kepada alam sekitar, contohnya sungai, kita buang sampah ke dalam sungai, lama-lama sungai jadi kotor. Apa yang akan jadi 10 tahun akan datang jika sungai itu kotor?
sudah tentulah tercemar dan akan memberikan penyakit kepada kita semula. Okey, itu jangka masa panjang. Kita lihat sungai yang tercemar di beberapa negeri di Malaysia ini, yang akhirnya ikan mati. Okey, kita akan hilang punca rezeki. Dan apa lagi? Akan memberikan mudarat juga kepada kita. Kerana apabila sungai kotor, yang akan jadi mangsa juga kita, bukan orang lain. Kita lihat berapa ramai orang yang jatuh sakit. Itu menunjukkan petanda-petanda bahawa kita mestilah ada sikap untuk ambil berat tentang alam sekitar mulai hari ini. Okey, diharapkan contoh yang saya beri ini contoh yang mudah difahami dan digunakan, diingati selama-lamanya, insya-Allah. Baiklah, kita teruskan lagi. Kita nilai semula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dapatkah kamu nyatakan erti Al-Malik? Yang kedua, menyatakan dalil dan hukum beriman. Surah apa yang menyatakan dalil nakli Al-Malik itu tadi? Dapatkah kamu nyatakan? Seterusnya, menyerarai kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Dapatkah kamu senaraikan? Ada beberapa contoh tadi. Sekiranya sudah, alhamdulillah. Sekiranya ada yang terlupa, boleh lagi ulang video, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menunggu video ini sehinggalah minit yang sekarang. Walaupun video ini lama, saya mengharapkan agar kamu semua faham. Bukan saya beri ilmu untuk apa maksud Al-Malik. Tidak. Saya suka jika kamu faham. Jika faham, dapat dihayati. Okey. Saya rasa bersyukur jika kamu dapat memahami tajuk ini. Alhamdulillah. Jadi, yang baik itu segalanya dari Allah Ta'ala. Dan jika saya ada tersasul tadi, jika ada kelemahan ataupun terkasar bahasa maupun membuatkan kamu terasa, saya mohon maaf banyak-banyak kerana saya tak ada niat pun. Yang seterusnya, saya nak tegaskan sekali lagi, bahawa Allah itu yang menguasai segala-galanya. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah dan buruk itu datang dari diri saya sendiri. Saya doakan kamu faham untuk tajuk ini dan sentiasa bersemangat walaupun dalam tempoh PKP ini. Mudah-mudahan kita semua berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.